Kita nak bincang slot saya ni lebih kepada riwayat-riwayat Nur Muhammad berdasarkan kepada ilmu hadis. Kita nak tengok dari sudut ilmu hadis. Prof tadi dah bincang berkenaan dengan konsep Nur Muhammad daripada skop yang luas, asalnya sebelum daripada kedatangan syariat Islam. Begitu juga yang lain-lain Ustaz Nasim bawa dalam kitab tafsir. Jadi kali ni kita nak tengok daripada sudut ilmu hadis, macam mana riwayat-riwayat Nur Muhammad ni, adakah ia wujud dalam kitab-kitab hadis dengan sanad yang sahih ataupun tidak. Kita cuba tengok insya-Allah. Baik, sebelum itu kita nak pergi kepada satu mukadimah dululah. Saya nak buat satu penjelasan yang kita kena jelas sama-sama, iaitu beriman kepada Nabi SAW merupakan perkara yang wajib. Ya, jangan pula disebutkan bila kita buat program seminar Nur Muhammad, mungkin ada di kalangan panel yang tak setuju dengan konsep Nur Muhammad ini seperti mana yang dipercayai oleh sebahagian ahli sufi, maka kita boleh tuduh dia yang tak setuju ni tak beriman dengan Nabi SAW. Beriman dengan Nabi SAW adalah satu perkara yang berbeza daripada percaya kepada konsep Nur Muhammad yang kita bincangkan pada hari ini. Kita semua beriman dengan Nabi SAW sebagai Rasul, sebagai pembawa wahyu yang menyampaikan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta kepada Nabi SAW juga merupakan satu kewajipan. Ini tak ada siapa yang khilaf di kalangan orang Islam. Bukan bermakna bila kita tak setuju dengan konsep ni maka kita tak sayang Nabi. Tak. Ada orang sayang pada Nabi walaupun dia tak pernah menghadiri majlis maulid Nabi. Ada orang sayang kepada Nabi SAW walaupun dia tak pernah hadir majlis-majlis qasidah memuji Nabi SAW. Jadi cara untuk menunjukkan kecintaan kepada Nabi SAW yang disepakati oleh semua, iaitulah kita berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Dalam bab yang lain kita mungkin boleh berbeza bagaimana cara untuk memanifestasikan cinta kita kepada Nabi, tapi dalam bab pegang sunnah Nabi, pertahan sunnah Nabi, jaga sunnah Nabi SAW, itu betul-betul disepakati sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bila kita bahas tentang isu ni, kita nak tengoklah betul ke tidak ada riwayat Nur Muhammad ini yang sahih di sisi ulama-ulama hadis. Sebab usaha ini salah satu daripada usaha yang telah dimulakan oleh ulama di zaman dulu lagi. Tidak ada kitab yang glamour, tidak ada kitab yang diambil manfaat secara meluas yang ditulis oleh, yang dikarang oleh ulama-ulama silam, melainkan akan ada muhaddithin yang akan menilai riwayat-riwayat hadis di dalamnya. Kalau ada hadis yang dimasukkan, yang dikepilkan di dalam kitab itu bermasalah, mereka akan huraikan. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Al-Imamul Iraqi, Ibn Hajar Asqalani dan Az-Zailai dan juga yang lain-lain lagi. Okey. Kemudian ghulu ataupun melampau dalam mengangkat Nabi SAW lebih daripada martabat baginda adalah satu benda yang dilarang. Seperti mana sabda Nabi SAW, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abduh faqulu abdullah wa rasuluh, atau kama qala. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, kamu jangan melampau dalam memuji aku seperti mana Nasara melampau dalam memuji Isa anak Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka kamu katakan Abdullah wa rasuluh, Nabi adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, baik. Dan kebenaran diutamakan. Bila kita bincang tentang isu-isu akademik ni, kebenaran dulu, walaupun datang daripada orang yang kita tak suka, walaupun datang daripada orang yang akhlaknya mungkin tak berapa baik macam kita, mungkin akhlak kita baik sikit daripada orang lain mungkin, tapi kalau kebenaran tu datang daripada mulut dia, kita kena terima. Saya bawa kisah ataupun satu nukilan daripada Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar, yang mana ada seorang tokoh besar dalam Islam ni, nama dia Muhammad bin Umar Al-Ji'abi. Ya, dia ni kata Az-Zahabi min a'immati hadha sya'an bi Baghdad ala ra'si 50 wa 300 illa annahu fasiq raqiquddin waliya qada'a mausil. Zahabi ni, kalau tuan-tuan tengok dalam siyar, tengok dalam tarikhul Islam, dia ada sifat insaf, munsif. Dan dia tetap kata min a'immati hadha sya'an, tokoh dalam ilmu ini. Maksud tokoh dalam ilmu
ilmu hadis, ya. Tapi dia ni fasik, kan? Raqiquddin, dia pegangan agama dia agak rapuh, agak nipis, tapi dia tokoh. Dalam nukilan yang lain pun ada disebut pakar dalam ilmu hadis. Jadi kita nak jadi golongan yang munsif seperti inilah. Kalau kebenaran tu datang walaupun daripada mulut orang yang kita tak suka, kita terima, ni betul, dia cakap ni betul, kan? Kalau orang yang kita suka cakap benda tak betul pun kena cakap lah benda ni tak betul, benda ni tak betul. Jadi kita cuba untuk mendisiplinkan diri kita ke arah tu, insya-Allah. Sekadar penelitian saya, tinjauan saya terhadap beberapa riwayat Nur Muhammad ini, kita boleh bahagikan kepada 3 kategori utama. Iaitu yang pertama, riwayat yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada cahaya. Ini satu. Yang kedua, kategori yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai kejadian yang awal. Itu satu lagi kategori. Dan kategori yang ketiga, Nur Muhammad sebagai punca penciptaan alam. Ini kategori yang ketiga. So jangan tercampur aduk lah. Kerana tiga-tiga ni kadang-kadang orang ni tak perasan. Dia ambil riwayat kategori pertama, dia pergi kata, tengok nombor 3 ni ada, sebab riwayat ni sebut benda ni. Sedangkan riwayat tu kategori pertama, tak sebut pun tentang yang ketiga, supaya kita tak keliru, ya. Saya letakkan gambar rajah ni supaya tuan-tuan fahamlah. Supaya tuan-tuan faham hadis-hadis berkaitan dengan Nur Muhammad ataupun kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada 3 kategori. Iaitu ada yang kata ada riwayat yang mengisyaratkan Nabi ini cahaya. Nabi itu adalah cahaya. Ada yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni penciptaan dia sebelum nabi-nabi terdahulu. Ada yang kata penciptaan makhluk seluruhnya adalah daripada Nabi Muhammad, daripada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So 3 kategori. Okey, saya pergi cepat sikit sebab saya tahu tuan-tuan pun kata apa? Mungkin dah penat nak pergi makan, kan? Lepas ni kita salat sama-sama insya-Allah dekat surau. Kita jalan kaki sikit. Baik. Riwayat yang pertama, kita tengok. Dalam riwayat ni disebutkan lamma khalaqallahu Adam. Khabara Adam banihi ataupun khubira Adam bi banihi faja'ala yara fadaila ba'dihim ala ba'd faqala fara'a nuran sati'an fi asfalihim faqala ya rab man hadha qala hadha ibnuka Ahmad huwa al-awwalu wa huwa al-akhiru wa huwa awwalu syafi'. Ini riwayat yang pertama lah. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, ya, Adam diberi khabar tentang keturunannya. Jadi dia pun tengoklah kelebihan masing-masing, kelebihan anak keturunannya masing-masing. Tiba-tiba dia ternampak satu cahaya. Di bawah mereka tu ada cahaya yang memancar. Dia kata, ya Rab, man hadha? Wahai Tuhan, ni siapa pula? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, hadha ibnuka Ahmad. Itu adalah anakmu yang bernama Ahmad. Ya? Huwal awwalu wa huwal akhiru. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Wa huwa awwalu syafi'. Dialah orang yang pertama yang memberikan syafaat kepada umat. So kalau tengok riwayat ni, nampak macam ada 2 kategori lah, iaitu adanya cahaya dan adanya perkataan awal. Adanya perkataan awal, adanya cahaya. Okey, kita tengok riwayat ni status dia macam mana. Yang pertama, hadis ni mempunyai illah tadlis taswiyah. Tuan-tuan tahu illah tadlis taswiyah ni apa dia? Kalau tak tahu saya nak urai, Maulana dia tahulah. Tadlis taswiyah ni, seorang perawi bila dia riwayat hadis, dalam sanad hadis dia tu bukan guru dia, orang yang berada atas guru dia ataupun atas lagi, perawi yang dhaif. Jadi bila dia riwayat tu, dia tengok dia punya sanad tu tak seimbang. Ada yang okey, tok guru dia mungkin okey, tok guru pada tok guru dia lemah, lepas tu naik balik okey. Jadi yang lemah ni dia gugurkan, dia sembunyikan.
Sedangkan tok guru dia dengan yang nombor yang langkau, macam mana saya nak sebut tok guru dia nombor 1, ada seorang lagi, ada 3 orang. So dia nampak antara dua ni bertemu antara satu sama lain. Tapi dalam hadis ni, yang ni tak ambil pada ni, ambil pada tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah ni dhaif. Dia sembunyikan yang tengah-tengah ni, dia letak dekat tengah-tengah ni daripada. Dari sudut bahasa betul lah, memang dia ni ambil daripada, walaupun ada perantaraan tapi tetap daripada juga kan. Perbuatan ni dipanggil tadlis taswiyah. So ada seorang perawi yang dikenal pasti dalam sanad hadis pertama tadi tu melakukan perkara ni. Dan riwayat tu pula, ulama hadis bila dijumpa perawi yang melakukan tadlis taswiyah ni, mereka letak syarat mesti ada tasrih bisama daripada perawi mudallis tadlis taswiyah sehingga ke hujung sanad. Mesti ada sebut saya dengar, kerana nak menghilangkan syubhatut tadlis, nak menghilangkan kesamaran kalau berlaku tadlis, kalau ada perawi yang disembunyikan. Jadi bila Mubarak bin Fadalah dikenal pasti oleh Ibn Hajar melakukan tadlis taswiyah, dan dalam sanad tu daripada dia ada yang menggunakan tidak ada penjelasan dengar secara langsung daripada tok guru dia, maka para ulama mengatakan hadis ini tidak sahih. Kemungkinan berlakunya penyembunyian perawi. Itu yang pertama. Yang kedua, tak ada dalam hadis ni yang menunjukkan Nabi SAW dicipta daripada cahaya pun. Dia cuma cakap Nabi Adam ternampak cahaya. Kan ada beza kan? Ternampak cahaya dengan dicipta daripada cahaya. Kita dekat hari kiamat nanti ni, orang Islam ni ada cahaya tak? Ada cahaya. Yang disebut dalam hadis ghurran muhajjalin. Kita akan dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan ghurra, dalam keadaan muka, tangan dan kaki kita bercahaya. Min atharil wudu, daripada kesan-kesan wudu. Adakah kita dicipta daripada cahaya? Jawapannya taklah. Kita dicipta daripada tanah, daripada unsur tanah. Jadi bercahaya dengan dicipta daripada cahaya berbeza. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada juga di dalam riwayat ini yang menunjukkan Nabi SAW itu punca penciptaan. Maksudnya tak ada pun sebut dalam tu dengan cahaya ni maka dicipta semua, dengan cahaya ni maka dicipta makhluk-makhluk yang lain. Tak ada. Seperti mana yang difahami oleh sebahagian ahli-ahli sufi. Tak ada. Maka riwayat ni tidaklah membantu. Dan dalam hadis ni juga tak, lafaz yang kata dia yang awal dan dia yang akhir, masih lagi kita boleh faham dengan pelbagai cara. Mungkin dia yang awal tu dari sudut makanah, kedudukan dia yang awal, sebab Nabi SAW ni Sayyid Waladi Adam, kedudukan dia yang paling awal, kedudukan dia paling utama. Dari sudut makanah, mungkin dia yang paling awal keluar daripada kuburnya bila ditiupkan sangkakala umpamanya. Mungkin dia yang paling awal yang masuk ke dalam syurga umpamanya. Yang akhir pula kerana dia diutuskan yang paling akhir. So, lafaz ini tidak begitu jelas lah untuk membantu mereka yang percaya kepada konsep Nur Muhammad. Kita pergi kepada riwayat yang kedua. Okay, riwayat ni daripada Ibn Abbas. Kata dia, inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jal qabla an yakhluqa Adam بألفي عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله عز وجل آدم ألقى ذلك النور في صلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح في سفينته وقذف بي في النار في صلب إبراهيم عليه السلام ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي ولم يلتقي على سفاح قط. Yang bermaksud daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan sesungguhnya Quraisy tu asalnya cahaya. Quraisy tu asalnya cahaya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan Adam. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan Adam selama 2000 tahun, yang mana cahaya tu bertasbih
kepada Allah, malaikat pun bertasbih dengan tasbih cahaya tu. Ketika mana Allah menciptakan Adam, Allah mencampakkan cahaya tu dalam tulang sulbinya. Dan Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah Azza wa Jal menurunkan aku ke dunia dalam tulang sulbi Adam. Kemudian Allah Ta'ala jadikan aku berada dalam tulang sulbi Nuh di dalam kapalnya. Kemudian Allah Ta'ala campakkan aku di dalam api yang membakar Nabi Ibrahim. Waktu tu aku ada dalam sulbi Nabi Ibrahim. Dan sentiasa Allah Ta'ala memindahkan aku di sulbi-sulbi yang mulia ke rahim-rahim yang suci, sehinggalah Allah keluarkan aku daripada keturunan ibu dan bapaku, dan kedua mereka tidak bertemu dengan penzinaan, maksudnya dengan pernikahan lah, keturunan yang halal. Okey, riwayat ni pertama sekali kalau tuan-tuan tengok, Nabi tak sebut Nur Muhammad, Nabi sebut Nur Quraisy. Kalau dalam riwayat ni lah, Ibn Abbas sebut Nur Quraisy. Tapi walaupun Ibn Abbas sebut, kita kata hadis ni awalnya tu walaupun dia adalah kata-kata Ibn Abbas, tapi dia al-mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf yang hukumnya tu marfu'. Sebab Ibn Abbas tak akan tahu benda ni melainkan dengan dua je cara. Sama ada dia dengar daripada Israiliyat ataupun dia dengar daripada Nabi SAW. Tapi oleh kerana benda ni berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, dah tentulah dia ambil daripada Nabi. Kalau riwayat ni sahih lah. Tapi adakah riwayat ni sahih? Kan, pengarang yang melakukan orang kata apa, tahqiq, suntingan terhadap kitab Al-Matalib Al-Aliyah, mengatakan riwayat ni tak sahih. Mereka kata apa? Dalam riwayat ni terdapat perawi yang namanya Umar bin Khalid. Abu Hatim Ar-Razi kata, ulama hadis, dia kata la a'rifuhu, aku tak kenal dia siapa. Perawi itu tak dikenali, tak tahu siapa, fake account. Zaman ni kan macam tu kan, fake account, kita tak tahu dia siapa. Jadi tak tahu kredibiliti dia macam mana. Dia ni pegangan dia macam mana? Syiah ke? Sunni ke? Sufi ke? Kan? Tak tahu. Muhammad bin Abdullah Al-Halabi juga, Abu Hatim kata aku tak kenal dia siapa. Dan dalam sanad dia tu ada nama Abdullah bin Furat dan Uthman bin Dahhak. Kedua-duanya kita tak jumpa biografinya. So kita boleh katakan riwayat ni musalsal bil majahil. Sanad ni mempunyai salasilah yang dipenuhi dengan perawi-perawi yang tak dikenali. Kalau dalam istilah ilmu hadis dipanggil isnaduhu muzlim. Sanad dia tu gelap gelita, tak ada cerah. Nak mencari Nur Muhammad, Nur sanad tak jumpa dulu. Macam mana kita nak cari Nur Muhammad, Nur sanad pun tak jumpa, kan? Okey, kena sebut betul-betul tu, Nur sanad bukan Nur sajad. Baik. Okey, riwayat yang ketiga, ya, An Salam ibni Sulaiman. Ini baris itu tersilap sikit. An Salam ibni Sulaiman Abil Abbas Al-Makfuf Al-Madaini qala haddathana Warqa bin Umar an ibni Abi Najih an Ata wa Mujahid an ibni Abbas qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu fidaka abi wa ummi aina kunta wa adamu fil jannah qala fatabassama hatta badat nawajidhu thumma qala kuntu fi sulbihi wa rukiba bi safinatu fi sulbi abi Nuh wa qudhifa bi fi sulbi abi Ibrahim lam yaltaqi abawaya ala sifahin qat lam yazalillahu yanquluni minal aslabil hasibah ilal arham at-tahirah. Ini lebih kurang sama macam riwayat yang tadilah, cuma dia datang daripada jalur yang berbeza, yang mana Ibnu Abbas bertanya Rasulullah SAW dalam riwayat ni, fidaka abi wa ummi, aku sanggup menjadikan ibu dan ayahku sebagai tebusan untuk menggantikan kamu wahai Rasulullah. Ini satu ucapan yang biasa disebut oleh sahabat untuk menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi. Maksudnya mereka sanggup mendahulukan Nabi berbanding kepentingan ibu dan ayah sendiri. Itu maksud dia lah. Aina kunta wa Adam fil jannah, ya Rasulullah, masa Adam dekat syurga, kau dekat mana? Tu soalan dia. Maka Nabi SAW pun senyum
sehingga terzahirnya gigi geraham Nabi. So gelak tu dia gelak kuat sikit lah, sehingga nganga mulut, nampak geraham, ya. Summa qala, kemudian Nabi kata, aku dulu berada di dalam sulbi Adam, lepas tu aku dinaikkan ke dalam kapal dalam sulbi Nabi Nuh, kemudian dalam sulbi Nabi Ibrahim, dan ibu bapaku tidak pernah terlibat dalam penzinaan sekalipun, dan sentiasa Allah memindah-mindahkan aku daripada sulbi yang mulia kepada rahim yang suci. Ini riwayatnya. Hadis ni riwayat Ibnu Asakir, ya. Beliau sendiri masa dia riwayat, dia sebut hadisun gharib. Hadis ini ganjil. Biasanya kalau siapa-siapa yang biasa baca kitab-kitab hadis, kalau ada disebut hadisun gharib macam tu je, itu isyarat hadis ni ada problem. Biasanya lah, tak semestinya, tapi biasanya, ya. Ibnu Kathir pula dia komen juga, dia kata terlalu mungkar jiddan, terlalu mungkar juga. Sekali tuan-tuan salah faham lah, mungkar ni bukan amar ma'ruf nahi mungkar tu. Saya salah faham. Mungkar ni maksudnya riwayat yang tak dikenali, daripada mana datang ni, sanad ni daripada mana datang, gitu, ya. Dan Salam bin Sulaiman yang ada dalam sanad ni, Uqaili kata la yutaba'u ala hadithi, hadis dia tu tidak ada mutabaat. Tahu mutabaat? Mutabaat ni, kalau tuan-tuan hari ni duduk dalam seminar ni, saya baca hadis, tuan-tuan nanti balik riwayat pada anak murid, kira tuan-tuan ni sama-sama tuan-tuan mutabaat. Ikram, Ustaz Ikram mutabaat dengan Prof. Nanti anak-anak murid masing-masing nanti akan riwayat dalam buku hadis, seorang riwayat daripada Rozaimi, Ustaz Ikram riwayat, Prof Hazam pun riwayat daripada Rozaimi. So kedua-duanya dipanggil mutabaat. Mutabi'. Maksudnya berkongsi riwayat daripada jalur yang sama. Kalau perawi itu kukuh macam Imam Malik, kan, macam Hamad bin Zaid, macam Syu'bah, tokoh-tokoh besar dalam hadis, kalau dia mutabaat seorang-seorang, dia tak ada mutabaat, dia seorang-seorang dia, mungkin okey. Kerana kesungguhan dia dalam menuntut ilmu menyebabkan dia mungkin wasi'ul ittila', dia punya pendedahan dia terhadap hadis-hadis tu luas, sehingga orang lain mungkin tak tahu, sebab dia belajar hadis bersungguh. Tapi kalau tiba-tiba perawi yang tak berapa kita nak kenal bawa satu riwayat yang orang lain tak tahu, tak ada siapa sokong riwayat dia, tak ada siapa kongsi riwayat dengan dia, ini menimbulkan satu tanda tanya. Hang datangkan hadis ni daripada mana? Mana hang dapat hadis ni? Soalan ni simple. Kalau kawan kita jenis tak berapa nak ingat sangat, tiba-tiba dia bawa satu berita, usah kata isu agama, isu jadual exam aja, jadual midterm, kita terpaksa ponting. Sebab apa? Sebab kita mungkin sakit, duduk dekat asrama, kan, duduk dekat kampus sakit, tiba-tiba seorang kawan kita tahu dia ni kalau periksa satu poin je yang meluluskan dia, kau tak ada fail, dia pun datang, dia kata esok lecturer kata dia nak buat exam. Kita pun tanya, betul ke? Betul? Kita pun tanya kawan sekelas, betul ke lecturer kata esok exam? Seorang pun kata tak ada pun. Kita akan kata, hang tak dapat berita ni daripada mana? Dia kata sebenarnya semalam saya mimpi. Cik. Okey, tahu tu. Kan, sebenarnya semalam saya mimpi, pensyarah telah bersalam dengan saya daripada kuburnya Syekh, kan. Jadi kita akan tanya soalan-soalan yang basic, kita akan tanya, hang dapat daripada mana? Siapa lagi cakap benda yang sama? Kita akan cari mutabaat dia. Itu jugalah yang dilakukan oleh ulama hadis, terutamanya bagi perawi-perawi yang tak dikenali sebagai orang yang kukuh, yang banyak meriwayatkan hadis. Okey, itu Uqaili kata. Ibn Adi ini dia ada tulis kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Dia kata apa? Huwa indi munkarul hadis wa 'ammatu ma yarwihi hisan illa annahu la yutaba'u alaih. Dia di sisi aku munkarul hadis, banyak riwayat hadis mungkar yang tak dikenali. Wa 'ammatu ma yarwihi hisan. Hisan ni Maulana Nasa'i tahu. Hisan di sisi mutaqaddimin ni ada banyak makna juga, kan.
Abu Hatim pun ada. Tapi Hisan di sisi Ibn Adi ni boleh buat kajian. Ni nak cadang juga lah, siapa yang nak buat master boleh. Apa ni, madlulu mustalah Hisan inda Ibn Adi. Apa maksud perkataan Hisan? Kerana Hisan ni di sisi ulama mutaqaddimin yang awal-awal, boleh jadi hadis ni baik, boleh jadi hadis ni rare. Kalau apa, Syu'bah disebut Hisan, maksudnya rare. Hadis Arzami kan, okay, dia lari sebab dia kata Hisan min husnihi farart, kerana hadisnya yang rare itulah aku tak berapa nak ambil riwayat dia, sebab rare, orang lain tak tahu. Okey, ada juga yang bermaksud hasan ni bermaksud baik. Cuma dia kata illa annahu la yutaba alaih, tapi dia tak ada sokongan banyak dalam riwayat dia, tak banyak sokongan, orang lain tak riwayat macam dia. Abdurrahman bin Abi Hatim, anak kepada Abu Hatim Ar-Razi, dia kata sami'a minhu abi, bapa dia iaitu Abu Hatim mendengar daripada perawi ini di Dimashq ketika mana rihlah pertama. Wasu'ila anhu, dan ayahku ditanya tentangnya, kata ayahku laisa bil qawi, dia ni bukan seorang perawi yang kuat. So riwayat dia lemah lah, riwayat dia lemah. So riwayat ni pun tak dapat nak dipakai. Dah 3 riwayat yang kita jumpa, riwayat-riwayat ni masih lagi belum sahih. Tapi kita cari lagi, kalau ada kan, sinar di hujung jalan, mana kita nak tahu kan. Riwayat nombor 4, an Ali bin Asim an Ata bin Sa'ib an Murrah al-Hamdani an Ibni Abbasin qala qultu ya Rasulullah aina kunta wa Adam fil jannah qala kuntu fi sulbih. Ini hadis yang lebih kurang sama macam tadi, cuma dia datang daripada riwayat Ali bin Asim daripada Ata bin Sa'ib. Okey, Ibnul Jauzi dalam kitab dia Al-Mawdu'at menghukum hadis ni sebagai palsu. Sagi ada orang kata kat saya, dia kata Ibnul Jauzi tak boleh pakai, sebab Ibnul Jauzi ni banyak hukum hadis palsu dalam mawdu'at yang dikritik oleh ulama. Kita kata kurang cermat tu. Ibnul Jauzi boleh pakai, cuma kena hati-hati saja. Sebab ada kecenderungan bila kita kata Ibnul Jauzi hukum palsu, dia tu kata Ibnul Jauzi mutasyaddid fil hukum ala al-hadis bi annahu mawdu'. Ibnu Jauzi ni terlalu ketat, semua benda nak hukum palsu. Kita kata betul, tapi bukan kita tolak semua. Al-Hakim mutasahil fi tashih, kan Ibn Salah sebut wasi'ul khatwi fi tashih, dia terlalu luah sangat langkah dia dalam mensahihkan. Kadang-kadang riwayat yang palsu pun dia kata sahih. Tapi adakah kita tolak Al-Hakim secara mutlak? Tak. Kena tengok Zahabi kata apa. Zahabi setuju ke tak setuju? Macam tu jugalah dengan Ibnul Jauzi. Kita bukan tolak umum, kita kata tengok ada tak ulama lain yang setuju dengan dia dalam penilaian yang sama. Kalau tak ada ulama lain kata sahih, dan kita kata Ibnul Jauzi mungkin tersilap dalam masalah ni. Tapi Ibnul Jauzi dah hukum hadis ni sebagai palsu. Dia kata apa? Dia kata hadza hadisun mawdu' qad wada'ahu ba'dul qussas. Dia kata hadis ni palsu, direka oleh sebahagian penglipu lara. Wa Hannad la yuthaqu bih, Hannad perawi dia tu tak dipercayai. Wa la'allahu min wad'i syaikhih aw min syaikhi syaikhi, berkemungkinan hadis ni hasil rekaan gurunya ataupun guru kepada gurunya. Ala anna Ali ibn Asim qad qala fihi Yazid bin Harun ma zilna na'rifuhu bil kadhib. Ada lagi seorang perawi nama dia Ali bin Asim tadi, dalam sanad tadi Ali bin Asim, Yazid bin Harun kata kami sentiasa mengenal dia sebagai pendusta, dia banyak menipu. Tapi taklah disepakati dia ni pendusta, sebab ada ulama jarh wa ta'dil yang lain menilai dia bukan pendusta tapi terlalu lemah. Contohnya macam Yahya bin Ma'in kata laisa bi syai', tidak ada nilai. Tak sampai tahap pendusta lagi, tapi tak ada nilai. Riwayat dia tu tak ada nilai, maksudnya tak payah ambil lah, tinggalkan riwayat dia. Nasai kata matrukul hadis, riwayatnya ditinggalkan. Bukhari kata laisa bil qawi indahum yatakallamuna fi. Bukhari ni tahulah, siapa yang mengaji jarh wa ta'dil dia akan tahu Bukhari ni kadang-kadang perawi yang terlalu teruk dia bagi kritikan sikit je, dia macam dijaga kalam dia, dijaga lidah dia. Imam Bukhari kata laisa bil qawi, tidak kuat.
di sisi ulama hadis, yatakallamuna fi, mereka bercakap-cakap tentangnya. Mereka bercakap atau mereka kritik dia. Jadi maksudnya perawi yang bernama Ali bin Asim ni adalah perawi yang terlalu lemah. Sebahagian mengatakan palsu. Jadi riwayat nombor 4 pun masih lagi tak lepas kriteria kita. Kita pergi kepada riwayat nombor 5. Anil Hasan bin Ali bin Zakaria قال حدثنا أحمد ابن المقدام العجلي قال حدثنا فضيل بن عياض عن ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن زازان ataupun زادان عن سلمان قال كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله عز وجل يسبح الله ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق الله آدم بألف عام فلما خلق الله آدم ركب ذلك النور في صلبه فلم يزل في شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب ففي النبوة ففي النبوة وفي علي الخلافة. Kalau dengar ni, tuan-tuan faham? Tak faham? Saya terjemah. Daripada Hasan bin Ali, saya tak mau bacalah sanad tu. Saya baca daripada Salman. Daripada Salman dia mengatakan Nabi SAW bersabda, kuntu ana wa Ali nuran baina yadayillah. Aku dan Ali ni adalah cahaya di hadapan Allah. Aku dan Ali. Kita bincang pasal apa? Nur Muhammad kan? Kena tambah. Kalau hadis ni sahih kena tambah Nur Muhammad dan Nur Ali. Ada tambah? Okey. Aku dan Ali merupakan cahaya di hadapan Allah, yang mana cahaya itu bertasbih kepada Allah dan menyucikan Allah sebelum Allah menciptakan Adam selama 1000 tahun. Ketika mana Allah menciptakan Adam, Allah memasukkan cahaya itu di dalam sulbinya, dan sentiasa cahaya ni satu objek, sehinggalah kami berpecah pada sulbi Abdul Muttalib. Fafiya nubuwah, pada aku jadi kenabian, wa fi Ali al-khilafah, pada Ali itu jadi khilafah. Ali jadi khalifah, aku jadi nabi, tapi kami cahaya yang satu. Bila sampai dekat Abdul Muttalib, maka kami terpecah, cahaya kami terpecah. Ali dapat sikit, aku dapat separuh. Tak payah tengok sanad. Ada bau apa hadis ni? Pandai. Nampak ada bau-bau Syiah, kan? Dah kalau Ali jadi khalifah dengan cahaya tu, sekarang ni lepas Nabi siapa khalifah? Lepas Nabi siapa khalifah? Tuan-tuan jangan cakap Ali pula. Tapi tadi nampak macam boleh teka kan? Tiba dia pun confused. Siapa khalifah lepas Nabi? Abu Bakar lah, bukan Ali. Betul tak? Hakikatnya siapa khalifah? Abu Bakar, bukan Ali. Kalau betul cahaya ni datang daripada Allah, dah tentulah Ali confirm jadi khalifah. Dok Syiah dok kata Ali yang patut jadi khalifah. Itu percayaan dia lah. Tapi kalau Allah memang dah lantik, takkan siapa boleh rampas. Kalau Allah Ta'ala lantik Nabi Muhammad SAW jadi Nabi kan, ada orang boleh rampas? Tak boleh. Lantikan Allah kot. Jadi riwayat ni tak payah tengok sanad pun kita tahu dah. Ya? Okey. So riwayat ni adalah riwayat yang tidak sahih. Hasan bin Ali bin Zakaria tu ada problem. Daraqutni kata dia matruk. Zahabi kata haddatha 'ani thiqat bil bawatil. Dia matruk ni riwayatnya ditinggalkan. Daraqutni kata dia ni tak boleh pakai. Lemah teruk lah. Okey. Zahabi kata dia banyak meriwayatkan benda-benda batil daripada perawi-perawi yang thiqat. Ibnu Jauzi pun memasukkan hadis ni dalam kitab Maudu'at dia yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Ya? Ibn Adi kata yada'ul hadis, dia memalsukan hadis. Wa yasriqul hadis, dan dia mencuri hadis. Wa yalziquhu ala qaumin akharin, dan dia menampalkan hadis selepas dicuri itu pada kaum yang lain. Tahu pencuri hadis? Tahu pencuri hadis? Kita biasa kan curi data kan, puasa buat kawan-kawan kita curi kan. Yang ni curi hadis. Zaman dulu ni mencuri hadis maksudnya dia tak pergi dengar hadis tu daripada tok guru,
Dia tengok hadis tu ada pada perawi sekian, pada buku dia, dia ambil. Ni pencuri masa. Banyak lagi ni. Tapi tak apa, insya-Allah saya lajukan. Pencuri hadis ni, dia ambil riwayat yang bukan dia punya, dia pergi letak sanad baru, dia sebarkan. Itu pencuri hadis. Perbuatan ni perbuatan yang sangat terkutuk di sisi ulama hadis lah. Okey. Pun tak okey. Riwayat yang ke-6 daripada Abu Dzar. Abu Dzar meriwayatkan daripada Nabi SAW, dia kata, kuntu ana wa Ali nuran an yaminil arsh. Ini lebih kurang sama. Aku dan Ali adalah cahaya di sisi kanan arsh. Lebih kurang sama, ya. Baik. Dalam sanad dia ada perawi nama Sahal bin Umar bin Hafs, Jabir bin Sahal bin Umar, dan juga Muhammad bin Attab Al-Harawi. Saya cari biografi mereka, saya tak jumpa. Setakat ni saya tak jumpa lagi lah. Dan Ibn Taymiyah ada memberi komentar terhadap pengarang kitab ni. Ni kitab Ibn Maghazili. Kitab apa ni kita panggil? Manaqib Ali. Tajuk dia Manaqib Ali. Dia kata wa amma naql Ibn Maghazili al-Wasiti fa ad'af wa ad'af. Pengarang kitab ni banyak bawa riwayat-riwayat yang terlalu lemah. Jadi Ibn Taymiyah mengkritik kitab ni. Dia kata riwayat dalam ni problem. Okey. Riwayat yang ke-7. Kuntu nuran baina yaday rabbi qabla khalqi Adam bi 14,000 am. Lebih kurang sama. Aku ni cahaya di hadapan Tuhanku sebelum diciptakan Adam 14,000 tahun. Riwayat ni disebutkan oleh Ajluni. Ajluni menukilkan daripada Ibn Qattan dan juga Al-Alqami, daripada Jalul Husain bin Ali, daripada bapanya, daripada datuk, tapi sanad penuh tak jumpa. Kita tak jumpa sanad penuh dia, maka tak boleh nak kata ia sahih. Riwayat yang ke-8, ya? Riwayat yang ke-8 daripada Jabir bin Abdullah, yang mana Jabir mengatakan Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla anzala qita'atan min nur fa askanaha fi sulbi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu cebisan, satu potongan daripada cahaya, lalu diletakkan di dalam sulbi Adam. Kemudian fasaqaha hatta qassamaha juz'ain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pecahkan kepada 2 juzuk. Satu juzuk dalam sulbi Abdullah, satu juzuk lagi dalam sulbi Abu Talib. Dia keluarkan aku sebagai Nabi, dan dia keluarkan Ali sebagai wasi, pemegang wasiat Nabi SAW. Sahih tak? Bau-bau Syiah jugalah. Sebab Suhaib bin Abdul Aziz dalam sanad tu telah pun dihukum oleh ulama hadis sebagai laisa hadithuhu bi syai'. Yahya bin Ma'in kata hadisnya tidak ada nilai. Ya. Kemudian Imam Ahmad kata dhaif. Imam Ahmad dalam riwayat lain kata matruk, ditinggalkan riwayat. Ibn Hajar kata dhaif jiddan, terlalu lemah, pun tak boleh pakai. Ya. Baqiyah bin Walid dalam sanad dia pun perawi tadlis taswiyah. Dan Muhammad bin Abdullah bin Thabit ada dalam sanad dia, disebut Muhammad bin Abdullah bin Thabit. Saya cari, saya tak jumpa, melainkan dia ni mungkin, ini saya nak kena jujur juga cakap, mungkin dia ni Al-Ushnani. Kalau dia betul Ushnani, Daraqutni kata dia Dajjal. Dajjal dah keluar ke Ustaz? Tak, bukan Dajjal yang akhir zaman tu. Dalam ilmu hadis pun ada dipanggil perawi-perawi yang suka menipu sebagai Dajjal. Jadi kalau Rora kritik orang sikit-sikit, okey lah, kan? Maulana Nazai pun kadang-kadang ada kritik orang juga, yang mana baca hadis tak betul tu kritik-kritik dengan bahasa yang lunak. Dia tersilap, hadis ni palsu, sila bertaubat. Itu okey lah, kan? Kalau kita nak tengok Daraqutni bagi tu Dajjal, minat dajajilah, kan? Dajjal, kalau saya ingat kalau kita guna perkataan tu, ya, lagi banyak negeri tak lagi kita ceramah lah. Riwayat nombor 9 daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas mentafsirkan ayat wa taqallubaka fi sajidin. Dia kata maksud ayat ni ialah mazalan Nabi SAW yataqallab fi aslabil anbiya hatta waladathu, iaitu Nabi sentiasa berpindah-pindah ke sulbi-sulbi Nabi sehingga ibunya melahirkan dia, itu Aminah. So maksudnya dia ada konsep Nabi tu bertukar-tukar keturunan dia, masuk sini sehinggalah ibu dia melahirkan dia. Dalam sanad dia terdapat Sa'dan bin Walid yang tak dikenali. Haytami kata fihi Sa'dan ibnul Walid walam a'rifu. Ni dia walam a'rifuhu.
yang ni dia komen hadis lain tapi perawi yang sama, tak dikenali, ya. Tapi ada jalur lain, jalur lain daripada Ibn Abbas, jalur Syabib bin Bishr. Ibn Ma'in kata dia siqah, Abu Hatim melemahkan dia, Ibn Hibban kata dia ni okey tapi dia banyak buat salah. So kita fahamlah, Yahya bin Ma'in kata dia siqah ni hanya dari sudut sifat baik dia, tapi sifat dia lupa, itu tidak melepaskan dia daripada kritikan. Maksud ada orang baik tapi pelupa. Jadi mungkin Yahya bin Ma'in tengok dia ni baik, sebab tu dia kata siqah. Tapi Ibn Hibban kata dia banyak buat salah, Abu Hatim kata dia lemah, ya. Tapi Ibn Hajar menilai hadis ni sebagai hasan, mungkin kerana dia ada penguat tadi, yang tadi tu, mutabaat yang tadi tu ada penguat dia, iaitu Sa'dan tak dikenali, dikuatkan dengan jalur Syabib ni. Tapi kalau kita sahihkan hadis ni pun, ada tak dalam hadis ni yang menunjukkan Nabi SAW sebagai makhluk pertama? Tak ada. Dia cuma bagi tahu Nabi itu keturunan dia diturunkan daripada Nabi-Nabi yang sehingga ibu dia melahirkan dia. Dan tidak ada pun dalam hadis ni ataupun riwayat Ibn Abbas ni yang menunjukkan Nabi dicipta daripada cahaya. Kalau kita kata hadis ni hasan sekalipun, tidak membantu kepercayaan Nur Muhammad. Okey. Kemudian riwayat yang ke-10, lamma khalaqallahu Adam ja'ala dhalika nur fi dhahri fakana yalma' fi jabini. Allah ketika menciptakan Adam, dijadikan cahaya tu dalam tulang belakang Adam, dan cahaya tu bersinar, yalma' fi jabini, bersinar di muka Adam. Okey, riwayat ni ada disebutkan dalam sebahagian kitab mutaakhirin, kitab-kitab yang membicarakan tentang madaih An-Nabawiyah, perkara-perkara buku-buku yang memuji Nabi SAW, tetapi tidak dijumpai sanadnya. So kita tak boleh nilai lah, kita kata setakat ni tak dijumpai asal, so kita tawakuf. Riwayat nombor 11, ada riwayat menyebutkan kuntu awwalan nasi fil khalq wa akhirahum fil ba'ats. Aku manusia yang paling awal dalam penciptaan dan paling akhir dalam ba'ats, yang paling akhir diutuskan. Okey, ni antara riwayat yang paling kuat lah dalam bab ni, selain daripada riwayat yang Ibn Abbas tadi tu. Okay. Cuma terdapat percanggahan dalam riwayat ni. Sa'id bin Bashir meriwayatkan secara mausul daripada jalur Qatadah. Sa'id bin Bashir riwayat hadis ni daripada Qatadah, daripada Abu Hurairah, daripada Al-Hasan Al-Basri, daripada Abu Hurairah. So jalur itu elok lah, nampak, zahirnya nampak elok. Sa'id bin Bashir, Qatadah, Hasan Al-Basri, siapa? Abu Hurairah. Nampak macam okey. Tapi jalur ni disanggah oleh anak murid Qatadah yang lebih kuat daripada Sa'id, iaitulah Sa'id bin Abi Arubah. Sa'id bin Abi Arubah dan juga Abu Hilal meriwayatkan hadis ni secara mursal daripada Qatadah. So ada percanggahan. Riwayat yang sama, hadis yang sama, tapi ada perawi tambah nama Hasan dengan Abu Hurairah, ada perawi tak tambah. Bila jadi macam tu nak buat apa? Siapa belajar ilal? Kita kena pilih yang lengkap lah ustaz, sebab yang lengkap tu dia ingat. Tak semestinya. Tak semestinya. Dalam ilmu ilal, kita kena tengok mana ashab, mana anak murid yang melazimi hadis tok guru dia dengan betul, dengan lebih lama. So bila kita tengok Sa'id bin Abi Arubah ni lebih kuat dalam riwayat, dalam meriwayatkan hadis daripada Qatadah. Sebab itu Ibn Rajab dia kata wal mursal ashbah, hadis mursal ni lah, maksud tak ada nama Abu Hurairah tu, tak ada. Qatadah tu daripada Nabi, Qatadah dia tabi'in. Bila Qatadah riwayat pada Nabi, sahih ke tak sahih? Tak sahih lah, sebab Qatadah bukan sahabat. Tengah-tengah tu ada gap, tak tahu siapa. Tadi bukan tengah-tengah tu Abu Hurairah ke? Hasan Basri ke? Riwayat tu ma'lul, cacat, sebab menyanggahi riwayat yang lebih kuat. Takkan Sa'id bin Abi Arubah tak mahir riwayat Qatadah sampai dia tak ingat, sedangkan dia anak murid Qatadah yang hebat. Jadi sebab itu Ibn Rajab mengatakan mursal lebih kuat. Ibn Katsir juga mengatakan riwayat mursal itu lebih betul.
Kalaulah kata riwayat yang ada nama Abu Hurairah tu betul sekalipun, tetap tak membantu. Sebab Sa'id bin Bashir dhaif, tapi ada sokongan daripada jalur Khulaid bin Da'laj, tapi tetap tak membantu sebab Qatadah meriwayatkan dengan an. Qatadah ni mudallis. Ya? Hasan Basri juga meriwayatkan daripada Abu Hurairah dengan an. Dan adakah Hasan pernah dengar daripada Abu Hurairah? Itu persoalan yang lebih luas kalau kita nak bincang, masa tak cukup. Sebab ada ulama hadis yang kata Hasan tak pernah dengar daripada Abu Hurairah, ada yang kata pernah dengar. So berlaku percanggahan di kalangan ulama hadis. Okey. Hadis ke-12. Ni hadis yang paling glamour. Ada seorang ustazah di TikTok hentam saya pasal isu ni. Saya komen lama video tu, saya pun tak ingat bila yang saya buat komentar. Orang tanya pasal hadis Nur Muhammad, saya kata hadis Jabir tu hadis yang tak sahih. Dikatakan ada dalam Musannaf Abdul Razak. Dia sebenarnya tak ada, saya sebut sebenarnya tak ada. Dia kata ada. Dia pun ambil juzuk mafqud dengan confidentnya. Juzuk mafqud, juzuk yang hilang daripada Musannaf Abdul Razak, dia kata saya dah jumpa. Dia pun buka dalam video tu kan, dalam video tu kita tengok juzuk tu dia mungkin photostat je kot, mungkin daripada PDF agaknya. So dia kata hadis ni ada. Macam mana dia tak jumpa? Macam mana Rora tak jumpa? Saya kata sebenarnya saya jumpa. Didakwa je ada, tapi sebenarnya tak ada. Habis tu ni ada, yang tu palsu. Juzuk yang didakwa dijumpai daripada Musannaf Abdul Razak, sedangkan hilang, dia kata ada. Sebenarnya juzuk tu juzuk yang palsu. Ya, ramai ulama-ulama menolak kesahihannya. Tengok pandangan ulama. Suyuti pun sebut, dia kata laisa lahu isnadun yu'tamad alaih. Tak ada sanad yang boleh dipegang. Tak sahih lah maksudnya. Syekh Muhammad Ziyad Tuklah siap tulis buku khas kritik orang yang mengeluarkan juzuk mafqud ni. Dengan perkataan yang sangat keras dia memberikan amaran. Ya, sebab Isa Al-Himyari, kalau tak silap, dialah yang mengeluarkan juzuk ni, disokong oleh Syekh Mahmud Said Mamduh. Ulama-ulama, boleh saya katakan daripada pelbagai negara, daripada Afrikanya, daripada Saudinya, daripada pelbagai negara, daripada Mesir pun ada, mereka menilai semula manuskrip dan mereka dapati manuskrip ni memang palsu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita tak boleh nak tambah apa-apa dalam agama ni melainkan mesti terbukti kita bohong kalau tak ada bukti betul. Dia dakwa manuskrip tu manuskrip yang asal, ditulis pada kurun ke-10 di Baghdad. Orang tengok tulisan tu, orang tahu ni tulisan baru. Kertas pun kertas baru. Cara tulis pun tak macam cara tulis ulama muhaddisin. Syekh Ahmad Ma'bad, ulama besar Azhar hadis, dia tengok manuskrip tu, dia kata ini bukan macam tulisan orang zaman kurun ke-10. Macam mana cara letak bulat. Dia kata bulat yang ada dalam manuskrip ni bulat dengan berwarna di dalam dia. Biasa kalau zaman tu bulat di bulat kosong. Bila telah dilakukan muqabalah, perbandingan dan cek yang mana yang asal, yang mana yang orang kata apa, salinan, bila dah cek semua sama, dia akan letak tanda di tengah-tengah. Maksudnya nuskah ni nuskah muqabalah, nuskah yang telah muqabalah apa? Mana? Dibandingkan. Yang telah di cross check. Sebab zaman dulu tak ada photostat. Zaman dulu buku tak ada photostat, sekarang photostat. Dulu tak ada photostat. Macam mana kita nak salin buku? Siapa tahu? Nak salin buku, ambil naskah tok guru ataupun anak murid kanan tok guru, pergi letak dekat nusakh, pergi letak dekat orang yang ambil upah menulis. So dia akan tulis. Bila dia tulis, naskah yang mansukhah, naskah yang disalin akan dibandingkan. Kita akan baca balik tengok sama tak. Sebab nusakh ni kadang-kadang dia bukan ilmuwan, dia ambil upah je. So cara tu telah terbukti salah. Dan Syekh Rumari juga dalam kitab dia Mursyidul Hair menghukum hadis ni sebagai palsu. Syekh Adab juga menghukumnya sebagai palsu.
Dan yang menariknya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Syekh Mahmud Said Mamduh yang asalnya memberikan mukadimah kepada juzuk yang dijumpai yang kononnya daripada Musannaf Abdul Razak tu, Syekh Said Mamduh akhirnya tarik balik. Dia kata saya sebenarnya tarik balik lah. Tengok dia kata apa. Oh, kecil sangat tak boleh nak baca Tapi tak apa, tuan-tuan tengok nanti dekat kitab Itijahat. Yang ni pun Ustaz Nur terus bagi kat saya. Masya Allah, ini satu penemuan yang hebat lah. Bagus. Dalam kitab Itijahat Al-Hadithiyah, karya Syekh Mahmud Said Mamduh, jilid ketiga, dia berlepas diri daripada juzuk tu. Dia kata yang awal tu dia hanya tulis mukadimah, hanya sekadar percaya dengan apa yang telah diberikan maklumat kepada saya. Maksud dia husnuzan lah kepada pentahqiq, orang yang sunting tu. Tapi bila tengok balik, terbukti ia adalah naskah yang palsu. Jadi ustazah TikTok, tolong hati-hati. Bukan saya kata saya pandai sangat, tapi benda ni telah diketahui oleh orang yang belajar hadis. Cuma mungkin dia baru jumpa agaknya, jadi dia pun terkinja-kinja nak bagi tahu, kan? Tapi kena hati-hati. Tapi nampaknya dia tak tarik balik, sampai sekarang tak tarik balik, kan? Terimalah untuk mengaku salah, walaupun kadang-kadang perempuan jarang salah. Okey. Masa tak ada ni. Kita pergi kepada riwayat yang ke-13, ya. Hadis ni daripada Jabir juga. Dia kata sa'altu Rasulullah SAW faqultu ya Rasulullah awwalu ma khalaqallah ayyu syai'in khalaqa. Ya Rasulullah, perkara yang paling awal, makhluk yang paling awal yang Allah Ta'ala cipta, mana satu makhluk tu? Apa dia? Nabi bersabda, ja'ala nura nabiyyika min qabli ay yakhluqal anbiya bi alfay'am. Allah menjadikan cahaya nabimu sebelum Allah Ta'ala ciptakan nabi-nabi selama 2000 tahun. Maksudnya diciptakan nur Nabi Muhammad tu. Baik. Lepas tu diceritalah, diciptakan, dipecahkan kepada 4 bahagian. Bahagian pertama diciptakan cahaya arash, kedua cahaya pena. So panjanglah hadis ni nak bagi tahu cahaya Nur Muhammad tu sebagai sumber kepada penciptaan yang lain. Okey, penilaian dia. Hadis ni memang wujud dalam kitab Talqih Al-Uqul, karya Abu Abdullah At-Tamimi Al-Basri, dan sanad dia tu saya sebut kat situ. Itu sanad dia. Dan bila kita tengok sanad dia, ada perawi-perawi yang bermasalah. Ibrahim bin Ali Al-Ma'arri dinilai dhaif oleh Ad-Daraqutni. Ali bin Ja'far Al-Farghani, kita tak jumpa dia siapa, tak jumpa biografi dia, berkemungkinan dia perawi yang tak dikenali. Dan ada perawi nama Abu Bakar Muhammad bin Hasan bin Sulaiman Al-Qazwini juga dikatakan dhaif. Zahabi kata apa? Laisa bi mu'tamad, tak boleh kita bergantung dengan riwayat dia. Maksud lemah. Dia kata lahu juzuk, dia ada satu juzuk, dia ada satu kitab. Fi aktsari ahadithihi takhlitun fil asanid wal mutun. Dan dalam banyak hadis yang diriwayatkan berlaku kecelaruan, percampuran. Maksud dia ni bukan orang yang boleh diharap dalam bidang hadis. Bercampur-campur riwayat dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah lebih kurang hadis-hadis yang ada dalam Nur Muhammad, yang membincangkan tentang Nur Muhammad. Cuma ada satu lagi hadis yang berkaitan dengan hadis ni disahihkan oleh para ulama, iaitu hadis sahabat bertanya Nabi SAW dengan lafaz yang berbeza-beza. Ada lafaz kata mata bu'itha nabiyya, ada riwayat yang menyebutkan mata kutibta nabiyya, ada riwayat yang menyebutkan mata kunta nabiyya. Bila engkau diutus menjadi nabi, bila engkau ditentukan menjadi nabi, bila engkau dijadikan sebagai nabi. Nabi SAW mengatakan kuntu nabiyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Aku telah menjadi nabi ketika mana Adam masih berada dalam ruh dan jasad. Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata maksud hadis ni adalah takdir. Allah telah mentakdirkan aku menjadi nabi sebelum Adam ditiupkan ruh lagi padanya. Ada yang mengatakan Allah telah mengetahui sejak azali lagi nabi kita akan menjadi nabi walaupun sebelum Adam siap dicipta. Tetapi ada juga yang kata tak, maksudnya nabi telah dijadikan oleh Allah ruh dia. Ruh nabi telah tercipta sebelum Adam diciptakan. Ala kul, kesimpulan dia,
apa saja pandangan ulama dalam masalah ni, tetap juga hadis ini tidak memberikan apa-apa lafaz yang jelas yang mengatakan Nabi itu awwalul makhluqati alal itlaq. Tak ada pun dalam riwayat yang sahih ni yang menyebutkan Nabi itu makhluk yang awal secara mutlak. Tak ada. Bahkan ulama mesti beza pendapat lagi dalam memahami maksud hadis ni. Kalau Nabi itu telah diciptakan sebelum Adam siap sekalipun, bukankah malaikat dah wujud sebelum Allah Ta'ala ciptakan Adam? Kan? Jadi bagi saya dalam isu Nur Muhammad, ketiga-tiga riwayat ataupun kategori riwayat kebanyakannya tidak sahih. Kalau ada yang diterima sekalipun, ada yang hasan ke, ada yang sahih sekalipun, tidak jelas menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dicipta daripada cahaya. Tidak ada yang jelas mengatakan Nabi SAW itu makhluk yang pertama secara mutlak. Tak ada makhluk lain, Nabi dulu. Dan yang ketiga, tidak ada riwayat yang jelas menunjukkan Nabi SAW merupakan punca ataupun cahaya Nabi itu merupakan punca yang Allah Ta'ala menciptakan benda-benda lain. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk pembentangan kita pada hari ini, insya-Allah. Saya serahkan balik pada pengurusi majlis. Terima kasih banyak.